Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera kepada semua peserta kumpulan Muda 203 The Avengers. Okey, untuk makluman anda semua, anda merupakan kumpulan pertama untuk PRS tahap muda yang akan membentangkan pra-projek anda. Okey, jadi kita sangat mengalu-alukan kerana anda kumpulan yang pertama untuk membentangkan. Jadi untuk maklumat anda, untuk pembentangan pada petang ini akan dinilai oleh saya, Cikgu Hasnan Salim dan juga Cikgu Nur Haiza sebagai wakil daripada tim guru penilai lah untuk menilai segala prestasi dan juga persembahan pembentangan anda. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita mempersilakan wakil kumpulan Muda 203 untuk membentangkan pembentangan anda hari ini. Silakan. Selamat petang kepada semua. Hari ini saya, Megan dan kumpulan saya iaitu The Avengers akan membentangkan tentang Sasya terdidik pasca COVID-19 dan minda sihat, minda cergas. Ahli kumpulan kita adalah Nur Aisyah Yasmin binti Hasruddin, Auni Yasmin binti Muhammad Samsuzira, Nur Nisrina binti Kamaruddin, Nick Muhammad Danish Haikal bin Nick Rasmiami, Muhammad Haziq bin Nur Asli Sam dan Karin Songziyi, Megan Lim Yiwen dan Shiva Sanggari. Sasaran umum projek kita ialah penghasilan video kreatif. Penghasilan video kreatif kumpulan kami ini diharap dapat memberi manfaat kepada semua murid di seluruh Malaysia sebagai sumber maklumat dalam membentuk sasya terdidik dan minda yang sihat. Sasaran khusus kita adalah semua murid Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 16-1 dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kambun Bukit Mertajam. Guru pengira kita ialah Cikgu Suryani binti Yusof dan Cikgu Sundari. Ketua kumpulan ialah saya, Megan Lim Yiwen. Penolong ketua kumpulan ialah Nur Aisyah Yasmin. Bendahari ialah Karin Song dan setiausaha ialah Muhammad Haziq. Ahli jawatan kuasa kita ialah Auni Yasmin, Nur Nisrina, Nick Muhammad Danish Haikal dan Shiva Sanggari. Muhammad Haziq telah mencatatkan maklumat ketika pembincangan sesama ahli kumpulan dan mencari idea dan maklumat tambahan untuk penghasilan video. Nick Muhammad membantu ahli-ahli kumpulan dalam menyiapkan tugasan masing-masing. Nur Nisrina menghasilkan video animasi dan mencari idea tambahan untuk video animasi. Nur Aisyah menghasilkan video animasi, mencari maklumat tambahan untuk video animasi dan menghasilkan pembentangan. Auni Yasmin membuat penyelidikan di internet, menghasilkan video animasi dan menghasilkan pembentangan ini. Saya, Megan, menghasilkan video, menghasilkan pembentangan. Shiva Sanggari membuat penyelidikan di internet. Karin menghasilkan video dan menyediakan pembentangan. Penerang ringkas projek 1 dan 2. Tujuan tajuk bagi projek 1 dan 2 ini dipilih untuk mendidik murid-murid di sekolah supaya memperbaiki sasya mereka supaya menjadi lebih berdisiplin dan minda sentiasa sihat dan sedar dengan keadaan dan situasi normal baru. Pembincangan projek kita dibuat melalui WhatsApp dan Google Meet. Idea video ini diperoleh daripada carian daripada internet dan temu ramah murid di sekolah untuk mendapatkan pendapatan mereka. Kita menghasilkan video animasi dan video informasi ini untuk menarik minat murid abad ke-21 ini. Sekarang saya akan hand over pembentangan kepada Haziq. Okey, bagi projek pertama adalah Sasya terdidik pasca COVID-19.
Objektif utama bagi projek ini adalah untuk membantu murid meningkatkan disiplin dalam situasi normal baru. Melatih murid membina sasiah diri dan juga menggalakkan murid menjadi orang yang terdidik. Isi-isi penting bagi projek ini adalah yang pertama, beretika ketika menggunakan media sosial. Contoh seperti menjaga bahasa ketika belajar atas talian. Contohnya, semasa pelajaran atas talian sedang berlangsung, kita seharusnya tidak meninggalkan komen yang tidak berfaedah di ruangan komen. Yang kedua, konsisten dalam mengikut SOP yang ditetapkan dalam norma baharu. Kita kena sentiasa memakai pelitup muka, menggunakan pensanitasi tangan dan juga elakkan berada di tempat atau kawasan yang sesak. Ketiga, peka dengan info semasa, seperti fokus pada info 5 minit minda sihat di sekolah. Tambah ilmu pengetahuan dengan adanya banner yang berkaitan dengan topik penting dalam situasi norma baharu. Yang keempat pula, memberi sokongan mental, seperti memberi sokongan terhadap rakan yang mengalami depresi atau cabin fever akibat lama tidak bergaul. Yang kelima, berkawan dengan orang yang berfikiran positif. Kita kena sentiasa dapat memperbaiki diri apabila melihat orang lain yang lebih baik daripada kita. Mendapat positif vibe dan semangat daripada kawan. Dan yang terakhir, mengikuti program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Hal ini akan mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan tentang cara menjaga disiplin, di samping dapat menenangkan fikiran dengan program yang santai. Bagi projek kedua iaitu Minda Sihat, Minda Cergas. Objektif utama bagi projek ini adalah untuk menyebarkan maklumat tentang cara mengekalkan minda yang sihat. Kedua, memberitahu murid-murid bahawa mereka tidak bersendirian kerana terdapat pihak yang akan memberi sokongan pada mereka. Dan yang ketiga, menyebarkan ilmu pengetahuan kepada murid-murid dan masyarakat tentang kesihatan mental agar mereka sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Isi-isi penting bagi projek kedua adalah untuk mengehatkan dan mengawal penggunaan media sosial supaya tidak terlalu panik dengan khabar berita yang palsu dan info-info COVID-19 yang terlalu banyak. Yang kedua, merancang aktiviti yang boleh dilakukan untuk menenangkan fikiran supaya tidak terlalu memikirkan perkara yang boleh mendatangkan panik. Yang ketiga, menemui guru kaunseling untuk sesi kaunseling. Contohnya, meminta menasihat atau pandangan guru tentang cara mengekalkan fokus diri dan dalam kehidupan seharian agar tidak terkejut dengan perubahan norma baharu. Dan yang terakhir, sentiasa berfikiran positif walaupun berada dalam situasi yang kritikal supaya dapat berfikir dengan baik dan juga rasional. Impak bagi projek ini terdiri daripada 3. Yang pertama, diri sendiri. Ini akan menanamkan sikap bertanggungjawab dalam diri untuk menyiapkan tugasan dalam tempoh yang diberikan. Kedua, rakan. Pengagihan kerja dan pembuatan setiap tugasan mampu memupuk nilai kerjasama dan tolong-menolong sesama ahli kumpulan. Dan yang ketiga, masyarakat. Sasiah murid yang baik dapat dibina dan dikekalkan sejak bermulanya norma baharu. Harapan projek ini adalah kami berharap projek ini mampu membuka minda murid sekolah untuk sentiasa menjaga kesihatan mental mereka. Yang kedua, kami juga berharap agar projek ini mampu membantu murid untuk mengekalkan kesejahteraan minda dan emosi dalam menjalani kehidupan seharian dalam norma baharu. Dan yang terakhir, kami berharap projek ini memberikan kesan dalam golongan masyarakat untuk mengenal pasti orang sekeliling yang memerlukan bantuan akibat gejala COVID-19 yang melanda negara sehingga kini. Sekian daripada kumpulan Muda 203. Terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan Muda 203. Silakan Cikgu Nohaiza. Okay, Assalamualaikum ya. Maaf ya cikgu tak buka cikgu punya written ni. Pertama cikgu rasakan bahawa pembentangan anda ini adalah pembentangan yang ini first time kan sebenarnya untuk program muda.
Cikgu nampak macam terlalu umum ya, sebab untuk muda kan kita ada 2 projek yang anda perlu buat ya. Satu Sasiah dan satu Minda Sihat kan. Okey. Jadi untuk 2 projek tu anda dah ada pengkhususan, maknanya katakanlah Sasiah, projek apa yang anda buat pengkhususan tu, dan objektif semua-semua perkara tu cikgu rasa lebih baik jika anda terus fokus kepada projek anda tu, apa yang anda boleh dapat. Sebab apa yang anda buat semua cikgu nampaklah ya, umum sangat, yang mana kalau semua pasukan muda buat macam tu, ia akan menyebabkan semua akan macam secara umum. Sedangkan tema umum yang kita bagi tu dah tema saja. Anda kena buat secara khusus, ya. So kita kena bentang objektif, sasaran dan impak harapan semua tu biar terus target pada projek anda yang anda dah buat tu. Itu pada pendapat saya lah. Okey, itu saja. Okey, baik. Saya faham apa yang dimaksudkan oleh Cikgu Hafizah tadi. Okey, dia begini. Untuk projek muda ni sebenarnya dalam kita membentang, saya beranggapan kamu akan ada 2 slide. Satu slide untuk Sasiah terdidik pasca COVID-19. Slide yang kedua, Minda Sihat, Minda Cergas. Itu maksud yang kita nak. Ya, betul. Dia 2 slide dan senang buat, ada 2 objektif semua. So, Sasiah terdidik ada objektif dia tersendiri, ada impak dia yang tersendiri, ada penerangan dia yang tersendiri. Okey, sekarang ni kita nampak terlalu umum, betul, sebab kamu menggabungkan dua tajuk ni dalam satu slide. So ia menyebabkan seolah-olah macam kita buat satu saja projek tapi ada 2 tajuk tu saja. So benda tu tak tepat. Okey. Boleh buka balik presentation supaya kita boleh buat penjelasan dan kita boleh minta kamu perbetulkan benda ni dengan lebih baik lagi lah. Okey. Boleh buka balik presentation tadi. Okey. Kita pergi dengan yang pertama. Okey. Begini. Untuk tajuk Sasiah terdidik, okey. Yang mula-mula, okey, kita patah balik ya. Kita patah balik. Baik. Patah balik daripada mula-mula slide nombor 1. Okey. Okey, ini tak ada masalah. Okey, next. Okey. So mana tadi, mula-mula tadi kamu dah ada gabung 2 tu kan. Itu kira kita punya kita punya cover, kira cover tak ada masalah. Okey. So sepatutnya selepas cover yang pertama, ada cover yang kedua, pengkhususan tadi yang satu tajuk je, iaitu Sasiah terdidik pasca COVID-19. Tadi ada kan, kamu dah buat, cuma transfer je ke nombor 2 punya slide. Okey. So ataupun tak apa. Okey, The Avenger ni tak payah 2-3 kali kerja. Okey, tadi dah betul, yang ini pun dah betul. Next. Okey. Start sasaran ni kamu kena dah bukan sasaran ni kena ke belakang dah. Okey, kena ke belakang, masuk dalam setiap tajuk. Okey, next. Okey, carta tak apa. Carta ni boleh ke depan. Mana lepas daripada senarai pelajar tadi, boleh letak carta organisasi. Okey, untuk carta ni dah okey dah, tak ada masalah. Cuma kalau dapat dicantikkan lagi bagus. Kalau boleh ada gambar siapa orangnya. Sebab nama pun carta organisasi. Bila carta organisasi, seelok-eloknya ada gambar siapa orang tersebut. So buat cantik-cantik lah dia punya tu, letak gambar dekat mana, siapa orangnya, so senang, tak ada masalah. Okay, next. Okay, skop tugasan pun tak ada masalah ke? Tak apa. Untuk skop tugasan kena masuk juga dalam setiap tajuk Sasiah dan juga Minda Sihat tadi. Kalau dia buat Minda Sihat, maknanya tim yang buat Minda Sihat tu ada penugasan dia, kan, bahagian tugas dia. Kalau Sasiah, Sasiah kan. Betul. Ya, betul. Okey. So maknanya yang hanya kekal di permulaan slide hanya tajuk yang gabungan. Okey, lepas tu carta organisasi, lepas tu ID peserta semua tu, itu boleh letak kat depan-depan. So mana yang itu tak akan berubah sebab memang sama. Okey, lepas tu masuk dengan slide yang akan berpecah, iaitu slide tajuk pertama. Okey, tajuk pertama Sasiah terbaik, Sasiah terdidik pasca COVID-19. Okey, bermula situ, seterusnya barulah kamu masuk kepada objektif. Okey, objektif
Okey, sekarang kita pergi kepada yang next. Kita pergi, okey, yang penerangan ini pun tak perlu. Yang ini kena masuk dalam setiap tajuk tadi. Okey, next. Okey, katakanlah ni dah tu tadi. Next. Kita bermula dengan objektif. Okey, objektif yang awak nyatakan ini tak ada masalah bagi saya. Okey, dah memang orang kata dah memang cantik. Memang dah okey. Okey, contohnya nama projek ni Sasya Terdidik Pasca COVID-19. Okey. Objektif nak membantu murid meningkatkan disiplin dalam situasi normal baru. Okey, bagus, tak ada masalah. So kita nampaklah memang tujuan video ni nanti boleh membantu. Okey. Kedua, untuk melatih murid membina sasiah diri. Okey, tapi yang ini sebab dia sudah sasiah diri, kamu kena lebih kata detailkan lagi. Sasiah diri dari segi apa? Apa sasiah diri yang awak nak murid-murid kita ni terlatih? Itu yang itu sebabnya video ni perlu ada. Apa dia? Okey. Betul. Yang ketiga, menggalakkan murid menjadi orang yang terdidik. Terdidik dari segi apa? Okey, kalau kata nak terdidik dari segi sasiah yang terpuji. Sebab tu kena nyatakan apa sasiah yang kamu nak didik kepada dalam video ni. Sebagai contoh, sasiah terdidik adalah berdisiplin tinggi, disiplin tinggi, lepas tu memberikan salam. Contoh antara salah satu sasiah yang terdidik, sentiasa memberikan salam kepada semua orang, sentiasa senyum bila berjumpa dengan orang, sentiasa bercakap benar bila bercakap dengan orang. Itu antara perkara-perkara yang kamu nak latih kepada para peserta. Itu yang kita nak sebenarnya. Itu yang lebih detail dan yang itu yang kita nak sebenarnya daripada tajuk Sasiah Terdidik Pasca COVID-19. So maknanya lepas pasca COVID-19 ni, kamu akan melatih pelajar-pelajar kita menghormati orang lain dengan cara norma baru, iaitu tanpa sentuhan. Macam mana? Sentiasa tunduk ke macam tu lah. So benda-benda macam tu lah yang kena didetailkan dalam video ini. Okay, so objektif ni kena perkemaskan lagi. Kena bincang balik, perkemaskan balik. Okay, next. Bagi kepada isi-isi penting. Saya suka yang bahagian isi penting ni sebab kamu menunjukkan dalam video tu nanti apa yang kamu nak sentuh. Okay, betul lah. Cantik dah dia punya susunan tu. Beretika, konsisten, peka dengan info semasa, itu dah okay, tak ada masalah. Cuma yang saya perlu lihat, yang ini kalau boleh isi-isi, dia boleh letak macam ni, bukan isi-isi penting, isi-isi perbincangan video ataupun isi kandungan video, macam tu. Okay, so penerangan ringkas video, penerangan ringkas video betul, kan? Betul. Apa tadi Kak? Penerangan ringkas video. Penerangan ringkas video. Sebenarnya yang diperlukan, saya perlukan yang penerangan ringkas tadi ialah dalam video ni apa perkara yang kamu nak sentuh. Macam ni lah, tapi dalam bentuk yang lebih, macam mana kita nak kata Okay, video ni akan menyentuh 5 perkara. Perkara 1, beretika ketika menggunakan media sosial. Perkara kedua, konsisten dalam mengikut SOP. Macam tu. Itu yang kita nak. So bila kami tengok video tu nanti, sebelum tengok video kami akan baca, nanti dia akan sentuh benda-benda ni. So dalam video mesti make sure kamu sentuhlah perkara-perkara ni. Jangan kamu buat video tapi tak sentuh perkara-perkara ni. Contohnya kamu buat ada satu scene tu menggunakan media sosial pasal beretika kan. So kamu ada satu scene mengatakan yang kamu buat komen jelek kepada seseorang. Lepas tu ada orang tegur kamu. So ada kaitan, betul. So beretika. Tapi kalau tak ada kaitan langsung, macam kita cari-carilah dekat mana yang etika menggunakan tu. So itu yang kita nak sebenarnya. Okay. So kita akan nampak benda tu dengan lebih jelas lagi. Okay. So okay, bagus. Dan kita ikut garis panduan yang macam kita dah bagi tu kan. Maknanya kat garis panduan tu dia masih lagi macam mana cara buat. Bagaimana anda hasilkan. Bagaimana proses melaksanakan ya kan. Betul. Sama juga. Ada mungkin satu part cerita pasal apa yang kamu nak kongsikan. Okey, lepas tu part yang seterusnya kamu cerita apa yang kamu buat. Saya mengumpulkan maklumat, lepas tu kami berbincang macam mana untuk mendapatkan perkara ni dengan menghasilkan temu bual bersama dengan rakan-rakan kami ataupun dengan membuat bancian tentang apa yang berlaku selepas ini, apa yang berlaku kepada rakan-rakan kami di sekeliling selepas berlakunya COVID-19. So benda-benda macam tu yang kita nak tahu sebenarnya. Supaya barulah kita tahu bahawa penghasilan video ni rupanya
ada orang kata memainkan peranan untuk kita membantu mereka. Itu sebenarnya lah. Okay. Apa lagi? Next, selain pada ECC ni. Sama juga tadi. So, kita nak tahu apa yang kamu dapat mengikut garis panduan lah. Kalau tak salah saya, antara garis panduan yang telah kita berikan, sebentar sebab saya nak kena tengok balik, takut salah kan. Okey, antaranya adalah penerangan ringkas. Kenapa pilih tajuk ni tadi? Ada sebut dah mula-mula yang penerangan tu, tapi kena masukkan dekat setiap tajuk. Contohnya untuk sasia terdidik pasca COVID-19, kami memilih tajuk ini kerana kami melihat negara kita baru saja selepas dilanda wabak COVID-19 dan kita lihat pelajar-pelajar semakin teruk ke dia punya sasia ke apa, so kami mengambil inisiatif untuk membantu meningkatkan lagi sasia pelajar-pelajar kita. Itu yang kita nak sebenarnya. Okey. Apa lagi? Kenapa kamu rasa kamu yakin buat? Sebab kami rasa benda ni benda yang perlu apa ke? Sebutlah kenapa. Okey. Lepas tu perancangan kumpulan, apa yang kamu rancang? Okey, kita buat mungkin dalam minggu pertama selepas habis pembentangan, kami akan buat shooting dekat mana, siapa yang terlibat. Itu macam tu. Penerangan ringkas-ringkas je. Okey. Sumber yang kami dapat, infonya daripada sumber yang kami dapat, kenapa kami buat video ni? Kerana kami dapati sebab guru-guru kaunseling kamu sudah melaksanakan kaji selidik senarai semak kan, keperluan norma baharu. So boleh minta izin daripada cikgu kamu tengok, dapatkan dia punya figure berapa pelajar-pelajar yang ada isu-isu macam ni. Itu tujuan kita sebenarnya. Rupanya daripada 100 orang yang jawab soal selidik senarai semak tu, 50 orang ataupun boleh kata 50% daripada pelajar mengalami masalah dengan rakan-rakan. So kami ingin gunakan data ini untuk membantu rakan-rakan sekolah kami menjadi lebih baik lagi. Itu yang kita nak tunjukkan sebenarnya. Okay. Lagi apa? Bagaimana nak buat projek? Macam tu dah, kita kena terangkan juga kami akan buat rakaman, lepas tu kita akan minta izin dengan siapa, dengan ini, dengan itu dan sebagainya lah. Okay. Siapa akan tiba kami, kos kalau ada. Mungkin kalau kata kamu pun cakap, boleh cerita kos yang mungkin terlibat tak banyak, mungkin dalam RM100, itu pun kami kongsi sekadar untuk beli DVD ke ataupun nak dapatkan, nak sewa video ke apa, macam tu lah. Dia macam tu. Kalau dah ada video sendiri tak ada masalah. Okay. So benda-benda macam tu perlu didetailkan. Okay. Dan yang rasa-rasa dan juga lain-lain yang dirasakan boleh memberi impak kepada pengguna. So kamu rasa mungkin dengan cara ni ada penjelasan dia lah. Kenapa. So kita akan nampak lah daripada mula, ini yang kamu akan buat. Ini apa yang, dan kamu pun akhirnya akan cerita sebenarnya dalam tempoh 3 bulan akan siap video yang pertama ini dan kita akan dapatkan pandangan daripada orang lain untuk lihat sama ada okey tak okey. Macam tu lah. So kita akan nampak lah flow dia macam mana. Sebab kita nak tahu flow. Kita bukan nak tahu apa konten dalam dia sangat. Kami penilai nak tengok flow. Kamu bermula dengan apa, lepas tu buat apa dia dan apa dia. Dan akhirnya apa. So in the future kamu buat apa. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay. So bila masuk impak, next ada tak slide lain seterusnya? Okay, next lagi. Kita terus pergi kepada ada tak impak ni. Okay, kepada impak ni pun sama. Setiap tajuk tu kena ada impak dia. Jadi kalau sasia terdidik pasca COVID-19, impak dia apa? Tak semestinya yang tu mungkin untuk yang yang COVID yang sasia terdidik ni untuk sekolah saja ataupun untuk rakan-rakan saja, impak pun tak ada masalah. Okey, kalau nak sertakan sendiri rakan masyarakat pun boleh, tapi mesti jelas impak penghasilan video ini kepada rakan-rakan akan lebih terdidik dengan sasia terbaru yang ditunjukkan, iaitu mengamalkan normal baru SOP yang telah dikeluarkan sebagai contoh. Itu impak dia. So maknanya kalau lepas ni orang tengok video ni, orang akan lebih peka dan orang akan lebih memberi kesedaran kepada orang, kena buat macam ni. Kena buat macam ni. Itu yang kita nak sebenarnya. Sama juga dengan Minda Sihat. So setiap kali video tu dia ada dia punya impak dia, ada dia punya harapan dia. Next, harapan kan kalau ikut. Next, harapan. Sama juga. Okay. Harapan kamu ni dah okey dah. Mungkin tapi kena tengok balik. Harapan nombor 1 ni sesuai yang mana? Sesuai yang Minda ke sesuai yang sasia?
Okey, sama juga nombor 2 tu. Sesuai minda ke sasiah. Nombor 3 sesuai minda ke sasiah. Okey, kalau tak sesuai mana-mana cuba pecahkan dan buat yang lebih baik lagi. Okey. Tadi saya nak ulas yang sasaran mula-mula tadi. Ada sasaran tadi kan. Mula sasaran tu pun sama kena masuk dalam setiap dua tajuk ni. So sasaran kamu untuk video pertama ni siapa? So video pertama ni untuk pelajar tingkatan 2 dan 3 kerana kami lihat pelajar 2 tu saya kata tadi kena berhubung dengan guru kaunseling kamu kerana kita lihat pelajar tingkatan 2 dan 3 memang daripada senarai semak kita buat, senarai yang telah dikeluarkan, boleh kata hampir majoriti mempunyai masalah dengan rakan-rakan. Okay, so sasiah lah. So kita fokuskan sasiah ni kepada pelajar tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okay, betul nak pergi minda sihat ni kami lihat pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 4 majoritinya bila jawab senarai semak dia bukan semestinya ikut senarai semak tapi adalah cara-cara lain yang kamu boleh gunakan. Mungkin dari segi pemerhatian, dari segi temu bual dengan rakan-rakan atau apa saja cara tak kisah. Okay, daripada temu bual tersebut, daripada ujian tersebut dapati majoriti pelajar tingkatan 5 rasa stres kerana lama tak belajar, lepas tu SPM tak lama lagi. So kami jadikan video kedua kami iaitu Minda Sihat, Minda Cergas ni sebagai satu cara untuk membantu rakan-rakan tingkatan 4 dan 5 kami supaya mereka dapat release stres dengan baik. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay. Ada penambahan lagi tak? Mungkin Cikgu Haiza ada betul tak apa yang saya ni ataupun ada penambahan lain yang perlu diberikan kepada mereka ni? Sebenarnya Tahniah lah sebab ini projek pertama, pembentangan muda kali pertama. Jadi sebenarnya apa yang kamu buat ni dah betul, cuma macam banyak sangat kamu terikat dengan program bongsu tu yang kamu macam tak dapat nak pisahkan tu ya. Jadi daripada garis panduan nanti cikgu harap macam kamu buat pemisahan tu, mungkin kamu akan nampak lebih jelas lagi. Itu saja dari saya. Okey. Tengok Cikgu Julia macam nak cakap something je. Saya macam memang nak bercakap sesuatu kerana saya nampak projek ni memang dia terangkan macam Puan Haiza kata tadi, dia terlalu sangat umum. Okay. Kita tak nampak yang nak difokuskan. Sebab dia ni terbahagi kepada kepada dua kan, sasiah dan juga COVID tu kan. Minda sihat. Minda sihat tu. Kalau pada pandangan saya, kalau dia fokus betul-betul, kalau minda sihat tu pun, minda sihat tu luas. Dia nampak di situ dia tak fokus. Kalau minda sihat tu mungkin dia ambil satu untuk, yelah sebab kita buat video pun tak banyak kan. Sebab bila minda sihat tu dia fokus terlalu luas, jadi dia tak nampak benda yang dia nak capai kan tu. Kalau kata minda sihat tu, apa yang dia nak fokus pada minda sihat tu? Itu lagi cantik. Boleh tak cadangkan sesuatu supaya diorang ni lebih orang kata apa, lebih nampak betul. Contohnya, Okey, contohnya katakan minda sihat dia nak buat pengurusan stres katakan. Ataupun dia nak buat pengurusan stres lah lebih kurang. Jadi dia fokuskan kepada cerita macam projek relaksasi kelas tu kan. Ya. Bagaimana pembugaran 5 minit di kelas. Yang projek itu saja. Maksudnya dia fokus kepada perkara tersebut. Jangan dia minda sihat tu dia terlalu luas, jadi susah dia nak capai. Betul. Itu yang saya nampak. Sebab sekarang ni kalau katakan pelajar masuk dalam kelas, mereka tak boleh bergerak, masuk keluar, bebas sana sini dan sebagainya. Jadi dia buat satu video untuk pegangan ataupun teknik urutan 5 minit. Ada gangguan sikit talian. Cikgu Julia? Hello? Ada pandangan Kak Julia. Okey. Hello. Jelas. Ada pandangan Kak Julia macam tu. Maksudnya minta pelajar tu kecilkan, fokuskan sikit dia punya aktiviti tu. Okey. Tajuk dia. Betul. Okay. Jangan luas sangat. Kalau minda sihat tu dia besar kan. Jadi dia cari satu tajuk berkaitan minda sihat untuk dia videokan dan terangkan satu bagaimana nak dijalankan, kemudian kesannya kepada pelajar yang kita sasarkan, contohnya tingkatan 1 ke, tingkatan 2 ke.
Betul, ataupun betul. kelas yang pencapaian tinggi ke. Maksudnya fokus pada satu pergi nampak Kak Jula rasa lah. Okey, baik. Daripada dia buat satu tu minda sihat tapi kesannya impaknya kita tak nampak sangat. Okay? Okey, baik. Okey, baik. So ini yang saya nampak lah ya. Contohnya untuk tajuk minda sihat, minda cergas tu okey dah. Tak perlu tukar pun tak apa. Cuma dalam pengkhususan dia tu nanti, contoh dalam minda sihat, minda cergas, bagai hari ni kami nak cerita, tak semestinya kami hari ni, mungkin video tu teknik-teknik untuk merelaksasikan diri mereka yang Betul. ada stres. So kat situ kamu nak ulas ke, kamu nak lakon ke, kamu nak buat apa, terpulang. Okay. So nanti video Yang itu dia lagi dia nampak lah kan jelas benda tu kalau dia nak buat. Sebab rasanya video tu pun dia tak lama. Video yang efektif habis tinggi 3 ke 5 minit kan kalau budak nak tengok ke dan sebagainya. Betul. Jadi kalau kita buat salah satu 5 minit relax di kelas macam mana? Betul. Cantik. Nampak impak tu satu persatu boleh kita tunjukkan pada pelajar lah. Lagipun Kak Jula rasa cikgu rasa pelajar-pelajar ni kalau dia buat macam tu dia lagi mudah. Dia nampak benda tu. Betul. Okey. Itu saja pandangan. Okey, terima kasih Cikgu Julia. Tahniah pada semua. Tahniah pada Cikgu Hasnat lah. Cuti pun buat kerja. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Julia atas perkongsian tadi ya. Itulah yang kita rasa kumpulan yang muda 23 ni bertuah sebab anda punya kumpulan yang pertama, jadi kamu dapat banyak input untuk ditambah baikkan. Okey, berbanding daripada kumpulan-kumpulan yang mungkin dah banyak selepas ini. Sebab ini satu peluang untuk anda, banyak yang kita boleh ubah, kita boleh jadi macam-macam lagi kita boleh buat sebenarnya. Okey. Macam tadilah kita hasrat kita kalau boleh jangan terlalu besar sangat dia punya isu tersebut. Contoh minda sihat, pengurusan stres ataupun minda sihat 5 minit pembugaran yang sekolah kamu dah buat, tak ada masalah, boleh rujuk dengan guru kamu. Okey, Sasiah tentang pengamalan normal baru. So benda-benda tu guna macam tu cukup. Okey, tapi tajuk okeylah minda sihat, minda cergas tak ada masalah. Cuma macam mana kamu nak terangkan dalam tu, apa konten dia. Okay, Sasiah terdidik pasca COVID-19 dah okey dah, tajuk dah tak ada masalah. Cuma bila kamu nak tu buat nanti, kamu menekankan kepada penekanan SOP yang telah dikeluarkan. Contoh macam tu. So kamu akan lebih terfokus. So kamu tak payah fikir banyak-banyak benda nak buat ni, apa nak itu, apa nak itu. Betul. Betul. So itu yang kita sangat harapkan daripada kumpulan ni lah. Okay, jangan kami tak kata kumpulan kamu salah ya, tidak kita salah. Memang nampak apa yang kamu nak buat, cuma kena diperhalusi lagi. Okay, so untuk kumpulan kamu ini, okay, kita tak perlu nak present balik lah, cuma saya suka untuk melihat kamu dapat perbaiki lagi mengikut standard yang kita dah buat. So maknanya nanti kalau kamu kamu pecahkan pada dua ya slide ni nanti. Slide yang pertama pasal Sasiah terdidik Sasiah terdidik pasca COVID-19, dan slide yang nombor 2 minda sihat, minda cergas, dan kamu detailkan balik sedetail-detailnya apa yang perlu kamu nak buat tu nanti. Yang telah dinyatakan oleh kami lah. Okay? Jangan risau, video ini saya akan upload dalam YouTube saya. Kamu boleh tengok dan kamu boleh ulang balik tengok apa perkara yang kita beri kamu komen untuk ditambah baik. Okay, kalau kamu tak sempat nak tulis kan, mungkin kamu tak bersedia untuk menulis banyak-banyak, tak apa. Kamu boleh tengok balik video ni di masa akan datang. Sebenarnya untuk pembentangan projek muda, memang saya allocate setiap kumpulan bentang 30 minit ke atas. Memang itu saya punya kita punya target. Sebab kita faham mesti ada banyak perkara kamu nak kongsi untuk setiap satu. That's why untuk muda kita peruntukkan 1 jam setiap kumpulan. Maknanya 30 minit untuk bentang, setengah jam lagi kalau kita nak tambah baik ke apa sajalah. Okay? Tak apa, tapi jangan risau. It's okay. Yang ni pun dah setengah jam je kalau ikutkan kan. So okay je, tak ada masalah. So saya mengharapkan sangat
kumpulan ni dapat tambah baik kan, kamu dapat fresh maklumat tentang apa yang diperlukan untuk menambahbaikkan projek ini. Apapun saya nak ucapkan tahniah kerana anda menjadi kumpulan pertama yang sanggup untuk dinilai, okey, dan kami sangat terbuka dengan apa yang telah dibentangkan oleh kumpulan ini, okey. Namun gunakan apa yang telah kami kongsikan tadi sebagai salah satu perkara yang boleh dijadikan sebagai penambahbaikan dalam kumpulan ini. Okey, kalau ada perkara yang tidak orang kata apa, kalau ada perkara yang mungkin rasa-rasa macam tak jelas lagi, boleh berhubung, minta guru penasihat anda untuk berhubung dengan kami dalam grup guru penasihat. So kami akan bantu dari segi pencerahan yang lebih lanjut lagi lah tentang perkara-perkara ini. Okay? Dan kami juga akan bantu untuk menambah baik lagi garis panduan untuk muda dan juga sulung nanti, insyaAllah, tak ada masalah. Okay? So saya rasa itu saja. Okay, untuk kumpulan ini saya suggest kita boleh luluskan anda punya projek ini dengan syarat mejanya dengan pindaan yang besar. Okay, kenapa saya kata pindaan besar? Sebab kita nak tengok hasilnya. Kena pecahkan balik slide, buat dengan lebih detail. Okay, so dengan pindaan ni saya minta kamu buat balik semula dengan cara yang lebih baik, ikut panduan yang telah diberikan ataupun yang telah dikomenkan tadi. Lepas tu serahkan kepada guru penasihat dan guru penasihat akan hantar kepada saya 2 slide tersebut untuk saya dan tim penilai menilai balik. Okay, kalau rasa okey, tak ada masalah, boleh go on. Tak ada masalah. Macam sekarang ni saya syorkan untuk kata apa, gunakan masa yang ada untuk perbaiki dulu slide ini. Jangan mulakan lagi ke program-program ataupun laksanakan projek ni dulu. Sebab kita nak make sure kamu on the track, the right track. Kita tak nak nanti kamu dah buat sampai habis, tiba-tiba salah. Dan memang tak boleh diterima. So tak nak macam itulah. So buat betul-betul yang slide pembentangan ini. Okey, sebab slide pembentangan akan menjadi kamu punya panduan supaya kamu boleh laksanakan projek kamu dengan lebih baik lagi nanti. Okey? So ada sebarang pertanyaan tak di kalangan yang lain? Kalau ada lah, kalau tak ada kita boleh tamatkanlah kita punya sesi ini. Saya yakin dalam ni pun ada cikgu Siva Kamal Sundari, ada cikgu Suryani. Jadi saya rasa mereka boleh bantu anda. Saya yakin mereka faham dan mereka boleh membantu anda dengan lebih baik. Saya mungkin bila hantar balik semula, saya mungkin lebih terkejut. Wah, lagi hebat daripada yang kita sangkakan sebenarnya. Okay? So apa-apa hal pun rujuk dengan guru pembimbing anda. So anda akan rasa lebih mudah lah. Akan rasa ada bimbingan tu nanti. Okay? So saya rasa itu sahaja daripada pihak saya. Terima kasih banyak-banyak atas pembentangan. Okay, so kita akan jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya sekiranya ada untuk kumpulan inilah. Okay, so itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih.